Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah kita menyambung kembali perbincangan kita daripada buku Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, mengumpulkan hadis berkenaan dengan tata cara menjadi seorang Islam yang baik. Okey. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan masuk kepada bab yang ke-285. 285 iaitu bab meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat malas. Apa dia sifat malas ni, tuan-tuan? Sebelum kita masuk kepada ni. Sifat malas ni adalah sifat yang memang wujud dalam diri manusia dan setiap manusia diuji. Cuma sejauh mana dia mengikut perkara tersebut. Ada kemalasan yang hanya berbentuk makruh. Tapi ada juga malas yang menjadi haram. Kan? Macam contoh bila dia malas nak buat kerja rumah. Mungkin dia tak ada apa-apalah. Mungkin makruh ke apa kan, sebab rumah jadi tunggang terbalik ajalah. Akan tetapi apabila dia malas untuk mengerjakan ibadah, malas nak solat, malaslah nak bayar zakat dulu, kelak ajaklah, yang akhirnya menjadikan dia lupa, maka perkara ini akan mendatangkan dosa. Baik. Dalam doa ni Nabi SAW meminta perlindungan banyak perkara. Jadi doa Nabi SAW daripada hadis Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuk dia. Dia kata, sami'atu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal maghrami wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min adzabin nar. Kata datuk kepada Amr bin Shu'aib. Siapa dia datuk kepada Amr bin Shu'aib? Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ni seorang sahabat Nabi lah. Bapa dia pun sahabat Nabi juga, Amr bin Al-As, yang membuka kota apa nama tu? Mesir. Jadinya dia kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda menyebut, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal maghram wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kemalasan dan juga keberhutangan. Aku berlindung dengan engkau daripada fitnah dajjal. Aku berlindung dengan engkau daripada azab neraka. Baik. Maka kita masuk kepada bab sifat malas tadi. Kenapa Nabi SAW menyebut tentang sifat malas? Sifat malas ni dia memang akan ada pada kita. Dan kita juga perlu bezakan. Kadang-kadang
Ada orang bila kita sebut dia ni malas, dia kata tak, aku bukan malas, aku tenang. Kan? Kita kena bezakan apa dia tenang dan juga apa malas. Apa dia maksud tergesa-gesa dan juga orang yang apa nama tu? Bersegera. Ada beza orang yang tergesa-gesa dengan orang yang segera melakukannya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Nabi ada sebut al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Nabi kata orang beriman yang kuat ni lebih Allah suka daripada orang beriman yang lemah. Okey? Orang beriman yang kuat lagi Allah sayang daripada orang beriman yang lemah. Yang ni aja pun kita dah jelas dah. Menunjukkan bahawa kadang-kadang rupanya kita boleh menjadikan satu aktiviti untuk menguatkan diri ni adalah benda yang berbentuk ibadah. Contoh orang suka main gym. Angkat berat apa semua kan supaya kuat. Kenapa kau buat macam ni? Aku nak jadi orang beriman yang kuat. Okey, berpahala. Sebab aku tak nak jadi orang beriman yang lemah, yang tak berkuasa. Jadi biar jadi orang beriman yang kuat. Yang ni benda yang baik. Tapi apabila niat dia nak angkat berat tu untuk ambil gambar, tunjuk dekat media sosial supaya banyak like, banyak perempuan suka, ni cerita lain lagi lah. Maksudnya niat dia dah salah. Badan sador orang kata. Apa makna sador sebenarnya ni? Apa makna sador sebenarnya? Yalah, tak maksud perkataan sador tu apa dia? Kita tahulah sasar kan, adalah orang kata besar bodoh. Ada yang kata macam tu. Tu sebab tu panggilnya sador. Saya pun tak tahu apa benda maksud sebenar daripada mana dia punya origin dia kan. Epistemologi dia kan kata. Mana asal perkataan sador. Tapi tak apalah, maksudnya kalau orang beriman badannya kuat, sador lah kita kata kan, sasa, maka benda ni baik. Sebenarnya benda yang bagus. Cuma dia kena buat tu niatnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tak boleh dah satu zaman yang mana kalau jadi ustaz kena lemah aja. Tak apa, kalau ustaz tak pergi jogging. Kalau jadi pak imam pak imam tak ni lah. Tak pergi main badminton ke apa sih. Pak imam duduk kat masjid aja. Susahlah. Zaman tu zaman yang dah lama dah tuan-tuan. Sekarang ni kita dah tahu dah. Rupanya bersukan ni adalah perkara yang dituntut dalam Islam. Disuruh untuk kita ni biar menjadi orang yang kuat. Kemudian Nabi kata, dan dalam setiap wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagi engkau. Dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jas. Jangan lemah, jangan malas. Ni benda yang Nabi ingatkan kepada kita, iaitu jangan bermalas-malasan. Nabi juga ada sebut, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yamsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yasbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Nabi kata bersegeralah untuk beramal, untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah yang samar seperti satu bahagian malam. Sehingga seorang itu pada waktu pagi dia beriman, bila petang dia kafir. Benda ni dah berlaku dah pada zaman sekarang. Iaitu nampak dia macam beriman, tapi bila pada sebelah petangnya nampak seperti dia ni kafir. Sebab apa nampak macam kafir? Kita melihat daripada apa yang dia lakukan. Tak jaga solat, solat pun tak solat. Kalau kita ikutkan pada zaman Nabi, orang yang tak solat ni memang kafir. Memang orang kafir je yang tak solat. Sebab orang munafik pun solat juga. Cuma dia solat apabila adanya orang nampak. Bila kat masjid, bila nampak di halayak ramai, maka semuanya akan solat lah. Macam zaman sekarang lagi lah. Waktu solat Jumaat tak pergi sembahyang Jumaat pun tak rasa bersalah. Relax je duduk kan. Cakap. Padahal rumah situk juga. Mana nak kata dia ni musafir ke apa, tidak jugalah. Kan?
Jadi tak nampak jelas bahawa dia ni betul-betul beriman. Kat mana iman dia? Sekarang ni hanya Islam pada nama. Banyak dah orang yang sedemikian. Sehingga keluarlah ada satu benda yang dinamakan sebagai practicing Muslim. Apa makna practicing Muslim? Muslim yang beramal dengan Islam. Maksudnya ada Muslim yang tak beramal dengan Islam. Itulah. Kalau dulu, pada zaman Nabi, bila kata Islam, orang ni Muslim, maka confirm. Dia memang pastinya orang yang jaga solat, pastinya orang yang berpuasa, pastinya orang yang bayar zakat dan sebagainya. Ni Islam yang sebenar-benarnya pada zaman Nabi. Kemudian Nabi kata, yang tadi tu, pada hujung Nabi kata, dia menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Jadi, bersegera untuk melakukan kebaikan adalah macam contohnya segera menikah. Cepat-cepat kahwin. Ni bagus. Untuk menjaga diri daripada melakukan dosa. Segera datang masjid. Datang masjid awal. Contohnya Nabi kata, siapa yang datang masjid hari Jumaat awal, maka dia dapat unta. Yang lewat sikit dia dapat lembu. Lewat sikit dapat sapi. Lewat sikit dapat apa nama tu? Kambing. Lewat sikit dapat manok. Lewat lagi dapat telur anak aja. Tu paling last lah. Selagi mana khatib belum naik untuk berkhutbah. Selagi mana khatib tak berkhutbah, maka waktu tu masih ada lagi malaikat yang akan mencatat amalan. Mencatat pahala. Apa dia? Ya si ada lah. Yang last kali telur ajak lah. Last kali. Jadi tu yang cakap. Paling-paling tidak dapat telur pun jadilah. Kan? Bila datang masjid sebelum imam berkhutbah. At least dapat pahala, dapat sebiji telur. Pahalanya Nabi sebut. So bersegera untuk datang masjid, segera belajar majlis, menuntut ilmu, segera bayar zakat dan sebagainya, itu benda yang bagus. Dan Nabi tak suka orang yang berlambat-lambat dalam melakukan kebaikan. Malas nak melakukan kebaikan. Contohnya, Nabi pernah sebut, bila Nabi melihat para sahabatnya ta'akharan, dia lambat untuk solat. Iaitu maksudnya dia datang untuk solat, dia tengok imam mungkin sedang sujud. Tunggu dululah sampai imam naik. Ataupun imam sedang, yalah, maksudnya dia tak dapat rakaat tu lah, jadi dia malas nak ikut. Jadi Nabi kata apa? Taqaddamu wa'tammu wa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qawmun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Nabi kata, cepatlah solat dan sempurnakan solat bersamaku, jangan masbuk, sehingga orang-orang yang datang setelah kalian juga bisa dapat menyempurnakan solatnya. Orang yang sentiasa yang lambat lewat untuk solat, sungguhnya Allah akan akhirkan dia untuk masuk syurga. Masuk di sini, siapa yang datang, kalau boleh jangan datang lewat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dah datang, dalam hadis yang lain Nabi kata jangan tergesa-gesa, jangan berikut. Tengok imam dah nak rukuk ni, lagi ruk. Itu pun ada perintah Nabi. Nabi kata wala tas'un, jangan kau tergesa-gesa, jangan nak cepat sangat. Maksudnya kalau mana yang kau dapat, engkau ikut. Mana yang kau tak dapat, engkau tambah. Jadi perintah Nabi suruh terus ikut. Bila nampak imam sedang rukuk, rukuklah. Bila sedang sujud, terus sujudlah. Maka jangan kita tunggu lama lagi tu, imam baru aja naik kan, bangkit daripada rukuk tu, dah terlepas dah rakaat. Tunggu ajaklah dulu, relax dulu kat belakang kan. Dia tak nak terus masuk solat. Ni salah. Maka bersegera untuk melakukan kebaikan. Walaupun kita tak dapat rakaat tersebut, kita terus ikut. Okey. Tergesa-gesa pula yang kita sebut tadi ialah melakukan sesuatu sebelum datang waktu yang sepatutnya. Maksudnya dia melakukan benda sebelum
sebelum pada waktu yang perlu dilakukan perkara tersebut. Contoh yang kita boleh buat, kita menghukum seseorang ini tanpa kita melihat kepada bukti-buktinya. Kita panggil orang ni kafir, sebut dia kafir, tanpa cek dulu background, apa sebenarnya dia ni mungkin memang betul-betul tak tahu ke. Kita kena cek dulu. Ini bentuk kita panggil isti'jal, tergesa-gesa. Ini namanya isti'jal. Kemudian sifat malas pula, sifat tenang dulu. Sifat tenang ni adalah orang yang dapat menjaga dirinya, menenangkan dirinya daripada marah. Nabi pernah puji Ash'aj Abdul Qais. Ada seorang lelaki daripada luar Madinah, dia datang ke Madinah kan, sebagai macam utusan lah. Jadi Nabi puji dia ni. Nabi kata, sesungguhnya engkau ni ada dua benda yang Allah suka pada diri engkau. Ada al-hilm wal-anah. Yang ni kita pernah sebut sebelum ni sebenarnya. Hadis ni kita pernah bincangkan. Iaitu engkau ada sifat al-hilm, ada ketenangan. Dia ni bukannya yang tergesa-gesa. Allah suka pada dia. Dia tak cepat. Kita sebut apa macam terlalu cepat bereaksi kepada sesuatu benda. Dia boleh tenang dulu, boleh relax dulu. Ini benda yang sangat baik. Dia bukanlah yang cepat nak marah. Ini ketenangan. Dia beza pula dengan malas. Tenang dan malas adalah dua benda yang berbeza. Jangan kita sangkakan kemalasan tu sebagai ketenangan. Malas ni ialah sifat yang tercela yang mana Allah disebut kepada orang munafik. Kata Allah, wala ya'tuna as-salah illa wa hum kusala. Mereka ni tak datang mengerjakan solat jemaah melainkan dengan malas. Dia akan datang untuk solat tu dengan malas lah, dengan penuh kemalasan. Tu yang kita sebut tadi tu. Orang munafik sekurang-kurangnya bila dia datang masa zaman Nabi lah, munafik pada zaman Nabi, mereka apabila malas solat dia tu, dia malas hanya di hadapan bila orang tak nampak. Bila di hadapan manusia, dia pergi juga. Dia rajin. Bahkan kadang-kadang dia yang solat belakang Nabi SAW. Dia yang tunjuk dia rajin. Ada. Berbeza pada zaman sekarang, dia punya tahap malas dia dah tak malu dah pun dengan manusia. Lantaklah, memang aku tak semayang lah. Orang ajak pun, semayang lu apa semua. Tak apa, kau pergi lu. Kan? Macam-macam lah alasan kadang. Aku simbak kain, takut ada terkemeh dalam seluar. Kadang-kadang orang selalu takut. Macam-macam alasan yang dia berikan. Jadi jangan jadi orang yang malas, jadi orang yang tenang. Tapi bersegera untuk melakukan kebaikan, bersegera melakukan amal soleh. Macam mana? Season prayer. Kena penuh time meninggal aja. Sebab ada makan lah. Kan? Ni tak. Kita realitinya kadang-kadang sedihnya sampai tahap begitu. Maksudnya sepatutnya kita solat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhirnya bila dia datang hanya disebabkan mengharapkan ada kari kambing. Kan? Okey, baru datang. Kan? Jadi perkara ini dia punya niat dia dah salah dan dia tak dapatkan apa-apa. Sebab niat yang berbeza ni, walaupun perbuatannya sama, dia dihukum sangat berbeza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh macam ni. Dua orang lelaki yang mati jatuh daripada bangunan. Seorang sengaja menjatuhkan diri.
Apa hukumnya? Bunuh diri lah kan. Dosa besar. Seorang lagi kerja lap cermin bangunan, terjatuh, meninggal dunia. Sama tak keadaan jatuh dia? Sama. Apa yang dia lakukan tu sama je lebih kurang. Tapi seorang niatnya dia berbeza niat antara satu sama lain. Walaupun sama-sama panjat bangunan, cuma dia jatuh tu, seorang sengaja jatuh, seorang tak sengaja, maka berbeza. Jadi niat tu akan memainkan peranan. Bila kita datang solat tu, apa niat solat? Nak solat. Datang masjid sebab nak jumpa kawan. Tak ada masalah. Okey je. Tapi bila solat kerana Allah. Jadi sentiasa kena tajdid niat. Ni yang kata Sufyan As-Sauri, kalau tak silap saya. Dia kata, aku nak jaga aku punya niat ni, nak jaga ikhlas ni bertahun-tahun. Sebab setiap kali aku cuba jaga tu, maka dia akan datang dengan warna yang lain. Tiba-tiba syaitan akan jadikan ada terganggu lagi dengan cara yang lain. Jadi nak betul-betul istiqamah untuk jaga niat tu sangat-sangat susah. Dia ni memang ujian kepada kita. Jadi antaranya kena sentiasa tajdid niat lah. Betul, perbaharui niat. Datang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu solat jemaah ni tuan-tuan, lalang lah kita sebut pasal solat jemaah. Solat berjemaah ni, kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, semua orang datang ke masjid. Sampai Nabi kata, Abdullah bin Mas'ud cakap, pada zaman kami ni, semuanya yang datang ke masjid, pasti orang Islam pasti akan solat kat masjid. Selagi mana dia boleh dipapah oleh dua orang untuk berdiri dekat saf, maka dia akan datang ke masjid. Orang akan tolong, angkat, pergi sekali. Dan mereka sentiasa solat 5 waktu dekat masjid. Yang tak solat dekat masjid cuma orang munafik. Lelaki munafik lah. Orang lelaki yang tak solat kat masjid cuma munafik. Zaman sekarang lah macam mana tuan-tuan? Majoriti umat Islam tak solat kat masjid. Kalau ikut kriteria yang diletakkan oleh Abdullah bin Mas'ud, munafik lah. Kalau ikut kriterianya. Sampai tahap begitu. Benda ni berat sebenarnya. Sebab tu, kita ni ringan sikit. Sebab kita pilih, kita ni madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, hukum solat jemaah kat masjid, apa hukumnya? Fardu kifayah. Dah ada orang buat, kira aku tak fardu lagi lah. Orang lain dah buat ni, kira okey dah lah. Terlepaslah aku. Tu yang sebab berlaku benda ni. Sedangkan ada mazhab-mazhab yang lain menganggap dia solat yang wajib. Mesti wajib solat berjamaah. Kat masjid tu wajib untuk pergi. By hook or by crook memang akan datang solat dekat masjid. Okey. Okey. Dia sebenarnya memang ada sunnah Nabi SAW. Nabi tak akan datang awal ke masjid. Nabi akan datang apabila dah azan berkumandang, Nabi akan masuk, Nabi naik terus dan Nabi sampaikan khutbah. Macam kita kan, style kita sekarang ni kan dah 2 kali khutbah, sebab 2 kali azan. Sebab tu ada azan pertama, lepas tu naik atas, imam Assalamualaikum, duduk balik, ada azan kedua. Kalau pada zaman Nabi, azan sekali je. Azan 2 kali ni bermula pada zaman Osman. Zaman Osman mula, sebab masa tu umat Islam dah mula ramai. Jadi dia buat azan yang pertama dekat pasar-pasar. Ada azan untuk panggil orang. Tapi saya tak baca betul-betul lagi lah. Dia azannya waktu masuk waktu ke ataupun sebelum masuk waktu. Mungkin macam solat subuh. Tak silap saya macam solat subuh. Azan subuh 2 kali tu, dia azan yang pertama sebelum masuk waktu Zuhur, untuk memanggil orang datang ke masjid. Jadi sebenarnya memang ada ni. Sebab itulah imam tak datang awal. Imam patutnya yang dah ready, kemudian bila ni dia baru naik ke ni. Sebab rumah Nabi kan sebelah je masjid. Jadi bila azan je, Nabi keluar.
Kemudian Nabi terus naik ke apa nama tu? Mimbar. Terus naik ke mimbar untuk khutbah. Memang ada. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memerintahkan umat Islam ni yang lelaki ni untuk berkahwin. Bila ada seorang lelaki ni dia kata aku tak nak kahwin lah. Aku tengok okey, dia macam ni. Yalah, maksudnya yang tu cerita-cerita lawak je lah kan. Ceritanya maksudnya daripada segi ni dia tak adalah dipersoalkan sebab yang tu adalah pilihan untuk dia berkahwin ke tidak. Dia bukannya kewajipan. Dia tak wajib. Hukumnya tak wajib. Bahkan dia dah kahwin pun seorang kan. Jadi taklah dia ni dipertanggungjawabkan untuk yang lain. Tapi kalau orang tu mampu berkahwin tapi dia sengaja tak nak berkahwin, yang ni ditakuti akan dipersoalkan. Sebab Nabi kata faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang bujang tak nak kahwin langsung. Jadi Nabi ada sebut, siapa yang berpaling daripada sunnah aku, maka dia bukan daripada kalangan aku, bukan umat aku. Yang ni memang ada. Jadi siapa yang tak kahwin, mampu kahwin tapi sengaja malah lah nak kahwin, tak nak lah nak jaga anak lagi apa semua, pening lah kepala nak tengok budak anak kecil semua, tak. Tapi ada para ulama yang memilih untuk tak berkahwin. Ada. Sebab dia kata kalau aku kahwin, maka benda ni akan, aku takut aku jadi lebih tak elok lah disebabkan bila kahwin. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi tak kahwin. Ada jugalah yang begitu. Tapi kebanyakannya berkahwin. Mereka memilih untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang tu sebenarnya tak tepat lah. Dia sebenarnya tak ada. Kalau even dalam mazhab, even yang sebenarnya Nabi ada letak garis panduan dia. Saya tak ingat mana. Yang pertama mestilah dia ni yang paling banyak hafal Al-Quran. Lepas tu apa nama tu, dia punya ada lagi lah kriteria lagi. Last kali, kalau macam contoh dia ni sama hafal Al-Quran, dia ni sama masuk Islam siapa lebih awal. Siapa lebih masuk Islam yang lebih awal. Last kali siapa lebih tua. Tu. Lebih tua tu last kali. Ada Nabi letakkan. Maka sebab tu saya pun tak tahu mana datang. Rasanya mungkin ada ni lah hadis yang tak sahih lah, yang sebut pasal semayang orang yang berkahwin ni lebih pahala berbanding daripada orang yang belum berkahwin. Tak silap saya tu hadis yang tak sahih tu. Ada ni. Jadi tu yang dia tak nak panggil imam budak-budak tahfiz ke apa ke untuk jadi imam, sebab dia kata yang ni budak ni belum kahwin. Tak. Salah lah kalau macam tu. Sebab yang terbaik adalah orang yang paling banyak hafazan dan elok bacaannya. Ramai yang macam tu. Saya pun pernah dengar lah dulu. Kalau solat 5 waktu ni tak boleh lah dia kata. Tak tepat lah, tak tepat. Kurang tepat benda tu. Tak ada pula. Yang seingat saya tak ada pula Nabi letak garis panduan dah kahwin ke belum. Tak ada. Siapa masuk Islam lebih awal, yang tu ada. Siapa yang lebih tua, ada. Yang tu cuma sebagai kriteria lah. Betul. Okey.
Menyebut tentang orang munafik tadi tuan-tuan, kita sebut sikit lah tentang orang munafik ni. Ada beberapa sifat orang munafik yang mereka ada dalam melakukan ibadah yang kita kena jauhi. Yang pertama, orang munafik ni suka dengan maksiat. Dan kita orang beriman ni boleh je terjatuh dalam maksiat. Boleh. Memang ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Allah letakkan salah satu daripada kriteria orang yang bertakwa. Kriteria orang bertakwa ni, mereka ni apabila melakukan perkara yang keji, idza fa'alu fahishatan, fahishah, perkara keji ni apa tuan-tuan? Dosa besar lah. Sebab contohnya dalam Quran kata wala taqrabu zina, janganlah engkau dekati zina. Itu adalah fahishah. Zina ni adalah fahishah. Jadi maksudnya contohnya dia melakukan zina, ataupun dia melakukan dosa-dosa besar yang lain, minum arak dan sebagainya, ataupun dia menzalimi dirinya sendiri. Tapi Allah letakkan kat ujung zakarullah. Lepas dia lakukan benda tu, dia segera mengingati Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan kemudian dia memohon keampunan atas dosa-dosa mereka. Yang ni yang membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dia segera memohon keampunan. Kalau orang yang munafik ni, dia menganggap dosa tu adalah benda yang remeh, yang dia rasa macam tak ada apa-apa. Macam contoh Ibnu Mas'ud katalah, Ibnu Mas'ud kata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Orang yang beriman, mukmin ni, dia kalau dia tengok dosa-dosa dia, dia rasa seperti dia berada di kaki gunung, dan dia takut gunung tu akan menimpanya, hempap atas dia. Wa innal fajir yara dhunubahu kadzubab waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha fatar. Manakala orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang melakukan benda keji, orang yang bukan benar-benar beriman, dia akan melihat dosanya seperti lalat yang hinggap dekat hidung. Kemudian dia pun dan kemudian lalat tu pergi. Dia menganggap benda tu ringan. Ni kita nak tengok, bila kita lakukan satu dosa, nak tengok kita ni betul-betul beriman ke tidak. Macam mana tanggapan kita kepada dosa yang dilakukan? Bila kita sebut benda-benda keji, cakap benda-benda yang tak elok, ataupun kita mengumpat orang, kita rasa dosa tu besar tak? Ataupun kita melihat sesuatu yang haram, kita rasa benda tu besar tak? Apa-apalah dosa yang kita lakukan, mungkin dosa tu kita rasa macam dosa kecil je lah. Tak? Bagi orang yang betul beriman, apa-apa dosa yang dilakukan, dia akan melihat bahawa benda tu seperti gunung. Dia takut gunung tu akan menimpanya. Maka begitulah orang munafik, dia akan bersukaria dan rasa biasa ajalah dengan dosa dia. Sehingga dia menampakkan perbuatan maksiat tersebut. Dah tak rasa malu dah buat di hadapan orang, melakukan dosa di hadapan manusia. Apa dia? Ada je orang yang diuji, dia solat, tapi dia buat juga benda ni. Tapi at least dia solat lah. Sekurang-kurangnya dia solat. Ada juga yang diuji sedemikian. Ada juga yang lagi bahaya bila dia tak solat langsung lah. Macam contoh lah kita sebut kadang, ada orang ni, Allah jadikan dia memang orang yang jaga solat, tapi masalahnya dia susah nak jaga aurat. Mungkin sebab pekerjaan dia jadi apa nama tu, pramugari, yang dia punya dress code dia tak boleh pakai menutup aurat. Contohnya diuji begitu. Tapi sekurang-kurangnya at least dia solat lah. Jadi kita tak boleh lah nak kata Anis yang ni apa nama tak solat, patutlah kena gini ke apa kan, ataupun yang ni jaga solat. Dia bukanlah yang, kalau solat ni adalah benda wajib yang semua orang kena buat. Bila nama beriman, wajib buat. Bila dia tak solat, dosa yang lebih besar lagi dia lakukan. Bukanlah macam contoh, dah pakai tudung, dia ni lagi bagus, dia pakai tudung, tapi dia tak solat sebenarnya. Tak juga. Dia ni buat satu dosa yang lain lah. Sebab dosa meninggalkan solat ni dosa yang sangat besar.
Mazhab Asy-Syafi'i, orang yang tinggalkan solat, hukumannya penjara. Kemudian dipaksa untuk taubat dan mengerjakan solat. Lepas diterangkan hujah kepadanya dan masih lagi tak nak solat, bunuh. Sebenarnya hukumannya bunuh. Tak solat hukumnya bunuh. Takzir lah. Lepas tu dikuburkan, dikebumikan sebagai orang Islam. Mazhab yang lain kafir terus, tak solat. Sebab dia ambil hadis Nabi kata bainal mar'i wa bainash syirki wal kufr tarkus salah. Di antara seseorang ini dengan kekufuran dan juga kesyirikan adalah meninggalkan solat. Maksudnya bila dia tinggalkan solat, dia dah masuk ke daerah kekufuran dan kesyirikan. Jadi ada yang memang kata tak solat memang kufur. Okey. Betul, dia macam ni. Sebab tu kita biasanya lah kebiasaannya orang yang jaga solat, dia kuranglah tendensi dia untuk melakukan dosa-dosa yang dan maksiat, kuranglah. Tapi taklah maksudnya dia tak lakukan. Ada je orang yang jaga solat apa semua tapi mulut jahat, masih asyik kerja ngata orang, datang masjid, ada je benda ni tak betul, benda tu tak betul, ngumpat orang dan sebagainya, ada juga. Mungkin salah satunya adalah kualiti solatnya tak elok. Maka solatnya tak betul-betul lah. Dia solat tu bukannya kerana Allah, dia solat sebab nak tunjuk-tunjuk kat orang, aku ni kaki masjid, dia rasa dia lebih baik daripada orang. Maka benda ni akan mengganggu dia punya, tak dapat mencegah dirinya melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Macam-macam lagi lah yang lain kan. Mungkin disebabkan kekurangan ilmu, dia tak tahu bahawa benda tu benda yang haram apa yang dia lakukan dan sebagainya. Okey. Kita sambung balik. Orang yang munafik ni juga dia tak suka dengan ketaatan. Dia benci kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak rasa lazatnya iman. Dia tak rasa seronoknya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka benci agama Islam ni secara keseluruhannya. Kalaupun dia buat amal ibadah tu, kadang-kadang dia buat hanya sebagai supaya dia macam lepas je lah daripada benda ni, at least dah buat. Dia bukan buatnya kerana Allah. Tu yang bezanya kita sebut pasal niat tadi. Orang yang solat, nampak macam jaga solat, tapi dia solat tu bukannya betul-betul melakukan kerana Allah. Dia cakap, at least aku tak kena kata orang lah. Jadi dia melakukan kerana manusia juga. Dalam surah At-Taubah ada sebut tentang orang begini. Farihal mukhallafun bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qala naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan, dia tak ikut peperangan tu, mereka bergembira kerana mereka ditinggalkan di belakang Rasulullah. Dan mereka tak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat, janganlah kamu pergi berperang dalam panas terik ni. Katakanlah kepada mereka, api neraka itu sangat lebih panas jika mereka mengetahuinya. Sebab dalam waktu peperangan Tabuk, kalau tak silap saya dalam surah Taubah ni, adanya orang-orang beriman yang tak ada duit. Dia tak ada harta. Jadi dia tanya-tanya pada orang yang berharta ni, ada tak supaya aku boleh ikut sekali? Aku nak ikut. Jadi bila tak ada, menangis-nangis mereka. Sedih sebab tak dapat ikut sekali perang. Manakala orang yang munafik pula bergembira bila tak kena pergi. Yes. Kan? Tak payah pergi. Kan? Bergembira apabila tak perlu mengerjakan ni ibadah sebenarnya. Dan jihad, tak payah pergi jihad. Jadi dia takut. Contohnya orang munafik ni, dia tak sukalah mengeluarkan zakat. Dia tak keluarkan zakat dengan redha. Marah dia, kena tolak RM4 dalam bila dia dalam slip gaji. Kalau orang kerja dekat Sarawak ni kan kena tolak RM4 Baitul Mal. Kan? Marah tu. Benda ni kena.
Rasa sangat-sangat terpaksa bayar RM4 tu. Kadang-kadang benda tu boleh diniatkan sebagai infak lah, sedekah untuk mendapatkan pahala. Lagi pula kalau betul-betul sekarang ni ramai tuan-tuan yang tak bayar zakat. Terlalu ramai. Orang sekarang kan dah main emas, pelaburan apa semua. Emas dah berapa? Aku punya emas dah dekat 1 kilo dah. Tapi zakat tak pernah bayar. Kat Sarawak lebih daripada 80 gram, 85 gram ke 90 gram. Kalau emas perhiasan, dah kena bayar zakat. Kalau emas simpanan, lebih 85 gram lah, dah wajib bayar zakat. 2.5%. Dia mesti ada 1 haul lah. Maksudnya cukup setahun Qamariyah. 1 tahun Qamariyah. Kalau maksudnya dia baru beli bulan, contohnya bulan Muharram dia beli, Rabiul Awal dia dah jual dah, maka tak kena bayar lah. Baru kena bayar. Betul. Apa dia? Kena tu? Ya kan? Dah 360 dah? Kena tu? Jadi pandai-pandai kira lah. Saya rasa macam belum sampai lagi. Oh 300 lebih lah, tapi belum sampai 360 dah. Okey. Masuk waktu berapa? 8-7 minit. Cukup lah ni. Kita cerita pasal ni pula. Hadis yang seterusnya, hadis ni kita tak payah baca banyak. Yang ni Nabi SAW selalu berdoa dengan doa ini, iaitu kata Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu billah min syarril mahya wal mamat wa adzabil qabr wa syarril masihil dajjal. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, selalu meminta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan syarril mahya wal mamat, kejahatan kehidupan dan kematian, iaitu ujian-ujian kehidupan dan kematian. Nabi meminta perlindungan daripada tu. Kita dah sebutkan ujian kehidupan ni banyak lah, kan? Macam-macam ujiannya. Ujian kematian, bila kita dah mati, ada juga ujian yang kita akan lalui, iaitu kita akan ditanya oleh malaikat. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ditunjukkan balik, dibentangkan balik segala amalan kita. Dan kita akan mendapat kitab catatan amalan, sama ada daripada tangan kanan ataupun tangan kiri ataupun daripada belakang. Kiri dan belakang ni samalah, dua-dua perkara yang buruk. Kita mengharapkan kita dapat kitab catatan kita daripada sebelah kanan, daripada kanan. Hadis 657. Betul. Sebelum kita beri salam, ini antara doa yang digalakkan untuk membacanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara yang Nabi minta perlindungan daripadanya. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan Engkau daripada azab neraka Jahannam, daripada azab kubur, daripada ujian kehidupan dan kematian, daripada fitnah Dajjal. 4 benda yang Nabi minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi confirm lah dilindungi. Tapi kenapa Nabi buat juga? Sebagai bentuk contoh untuk kita ikuti. Jadi doalah sebelum memberi salam tu, antara waktu yang kita kata makbul untuk berdoa. Doalah apa-apa. Macam-macam, ada doa yang lain sebenarnya. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ini antara doa yang Nabi baca juga sebelum bagi salam. Apa lagi? Banyak lagi lah sebenarnya. Contohnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pun ada juga. Sebagai ulama kata baca sebelum beri salam, ada yang kata lepas memberi salam. Dia memang Nabi ada kata fal yatakhayyar masya, engkau mintalah apa yang kau nak. Jadi macam contohnya untuk kita jadikan dia satu rutin, maka sebab tu saya suka hafal apa yang datang daripada Nabi lah. Tapi kalau kita nak doa yang lain, ya Allah, bagilah aku isteri satu lagi. Doa lah tuan-tuan, tak ada masalah. Minta lah. Kan? Apa-apa yang nak minta, Nabi kata minta apa yang kamu mahu sebelum beri salam tu.
minta waktu tu antara waktu yang makbulkan, waktu yang mustajab. Dia, kan waktu mustajab kan banyak, macam waktu hujan turun, waktu sujud, waktu antara azan iqamah. Jadi doa lah, apa-apa doa kita nak. Cuma kalau saya recommend memang doa yang Nabi baca lah, sebab doa yang maksur ni confirm memang ada kelebihannya sebab dia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang seterusnya, bab man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Bab 286, Allah marah kepada sesiapa yang tak minta kepadanya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tak minta kepada Allah, Allah marah pada dia. Di sini kita boleh lihat betapa bezanya sifat Khaliq dan makhluk. Sifat pencipta kita dan sifat makhluk yang dicipta. Kita kalau orang minta banyak kali, apa jadi? Hari ni datang pinjam cangkul, esok datang pinjam barang baldi pula, esok lagi minta simen, esok lagi ada je lah yang dia minta, apa nama tu, macam-macam, pisau lah, apalah, parang apa kan. Walaupun dia pulang kan, tapi asyik kerja pinjam aja. Lama-lama kita bila dia ketuk tu, buat-buat tak ada kat rumah lah. Sampai tahap begitu. Ini biasa. Ini sifat makhluk. Bukan semua orang yang ada sifat yang sangat pemurah, yang bila orang minta dia seronok nak bagi. Tak. Kan? Kita bukannya, manusia memang bukan begitu. Siapa yang ada sifat pemurah yang begitu memang hebat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala diterangkan oleh Nabi, siapa tak minta pada Allah, Allah marah. Maksudnya kita ni jangan rasa malu nak minta pada Allah, ataupun jangan kita rasa sombong nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Azan kita azan dulu lah. Bismillah walhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala marah apabila seorang tidak meminta kepada Allah. Maka maksudnya apabila seorang itu tidak meminta kepada Allah, mungkin disebabkan dia kecewa ataupun disebabkan kesombongan, maka termasuklah ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita ni janganlah kita ni dibelit oleh iblis. Sebab kadang-kadang ada waktunya bila kita tak rasa kita ni orang yang baik, lalu kita pun fikir, aku nak minta dekat Allah pun aku malu ke, aku bukanlah orang yang baik sangat, takkanlah Allah nak makbulkan doa aku. Aku semayang pun tak berapa jaga, malulah nak minta. Salah tuan-tuan kalau dia berfikiran seperti ini, disebabkan pada siapa lagi yang kita nak harapkan rahmat kalau bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sesekali fikir yang Allah tak rasa kesian dekat kita. Bila kita mintalah sungguh-sungguh pada Allah, kita mengharapkan betul-betul supaya Allah berikan perkara itu. Sebab ada hadis yang kita dah pernah bincang sebelum ni, iaitu kata Nabi SAW daripada Anas, Nabi kata, "Idza da'autumullah fa'azimu fid du'a." Hadis yang seterusnya 659 tu. Jika engkau memohon kepada Allah, minta kepada Allah, maka minta bersungguh-sungguh dalam doa tu. Wala yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini. Janganlah engkau sebut, kalau engkau nak, ya Allah, berilah. Kalau agak-agak kau rasa okey, bagilah. Kan? Kalau engkau reda, berilah ya Allah. Tak, yang ni dengan manusia tuan-tuan, kita sebut macam gini sebab kita tak nak memaksa. Tak, kalau ada lebih lah, kalau dapat berilah. Sumbangan tu kami pun si paksa juga. Dengan Allah boleh macam ya. Dengan Allah, ya Allah, berilah ya Allah. Tolonglah engkau je lah tempat yang aku minta. Macam tu.
Macam kita kalau kata minta maaf kat mak yang sungguh-sungguh tu, macam tu. Dia minta dengan Allah lebih sungguh-sungguh lagi daripada tu. Betul-betul minta pada Allah, bukannya minta sikit-sikit macam kalau agak-agak boleh berilah ya Allah. Tak, dengan Allah tak boleh macam tu. Ni bukan dengan manusia. Minta betul-betul. Fa'azimu fi du'a. Sungguh-sungguh meminta, berdoa tu. Sungguh-sungguh berdoa. Dia yang tu mungkin sebab dia doa, kalau dia doa sendiri tak macam tu kot. Sambil mungkin sebab yang tu doa imam kan, imam doa dia pun tak ada tangan macam tu je lah. Yang tu tak ada masalah lah, sebab dia pun tak faham imam baca apa kadang kan. Mungkin macam tu. Tapi kalau dia berdoa sendiri, minta sungguh-sungguh lah. Cuma ada waktunya, kita bukannya setiap masa kita minta tangan macam ni. Tak. Yang ni apabila betul-betul dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, dalam keadaan yang betul-betul terhimpit, maka waktu tu memang kita angkat tangan sungguh-sungguh minta pada Allah. Pada waktu biasa, macam contoh doa-doa biasa yang kita nak baca, maka kita angkat macam ni lah. Ataupun macam ni ke, ataupun begini ke, kisahlah mana-mana. Ada juga doa tak angkat tangan kan. Macam contoh doa yang kita sebut dalam solat, mana ada kita doa kita angkat tangan. Waktu Rabbi ghafirli warhamni wajburni, tak ada kita angkat tangan kan. Jadi ada waktu doa tak perlu angkat tangan pun, memang tak ada masalah. Walaupun kita macam contoh doa biasa ataupun lepas daripada solat, kan kita ada baca-baca doa yang sikit-sikit tu dalam zikir-zikir selepas solat, kita tak angkat tangan pun tak ada masalah untuk tak angkat tangan. Okey, sapuan muka selepas beri salam. Okey, bila kita bagi salam, lepas kita beri salam, solat dah habis belum? Dah lah. Jadi sapu ni solat ke tidak? Termasuk dalam rukun ke tidak? Tak masuk lah. Jadi benda ni dia adalah, kita kata kalau sebenarnya hadis tentang sapuan muka ni hadis yang lemah. Lepas solat tu, hadis yang selemah. Tak adalah yang ada doa dia kan, dia kata kan, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Macam mana entah, adalah dia punya doa dia. Tak adalah sebenarnya, yang tu bukannya sabit daripada Nabi SAW. Sapu muka saya tak sunat lah. Yalah, yang tu memang ada. Jadi tapi dia bukanlah sapuan. Kita berpasti mungkin disebabkan pasti, maksudnya dia sapu tu ada sebab, bukannya sapuan ritual. Sapu tu disebabkan mungkin ada pasir, mungkin ada benda something dekat ni ke apa, maka dia sapu lah. Dia bukannya sapuan yang berbentuk setiap solat. Dia tak ada kena-mengena dengan solat dah. Dia macam tu sebenarnya. Tak masuk neraka. Tak ada. Hadis tu tak sabit. Tak ada. Tak adalah, taklah sampai tahap apa dia? Ada yang cakap kalau buat macam tu masuk neraka. Oi. Tengoklah apa sebab dia buat tu kan. Taklah sampai tahap macam tu. Bukan mudahlah kita nak jatuhkan hukuman tentang apabila orang buat tu macam ni, masuk neraka ni, neraka tak. Bahaya je tu. Okey, jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh bila berdoa. Maka sebab itulah seelok-eloknya ada waktu yang kita doa sendiri, jangan harap doa imam aja. Apalah, aku pun amin doa imam baca panjang ni, aku amin dah. Tak tuan-tuan, kita doa sendiri supaya at least kita sendiri yang minta apa yang kita nak kan. Sebab ada waktunya kadang-kadang apa yang imam doa ni, kita pun bukan semua orang tahu bahasa Arab. Jadi bukan semua tahu apa benda yang imam doa. Ke imam tu doa nak minta kahwin dengan bini tambah lagi ke apa kan, kita pun amin elok aja. Kita pun tak tahu. Jadi ada waktu kita sendiri yang berdoa, minta sendiri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada apa-apa salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.